yang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan agar majlis direstui ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengerusi majlis mengalu-alukan kedatangan semua ke majlis ini. Izinkan saya mengulas terlebih dahulu tajuk forum kita iaitu Kelestarian Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Definisi untuk alam sekitar membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan pada terjemahan litera, maka perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa-apa saja yang melingkungi manusia. Para hadirin sekalian, alam sekitar berada di kedudukan paling atas dalam rantai kehidupan. Hal ini demikian kerana alam sekitar memainkan peranan yang penting apabila menjadi tempat pembasahan oksigen serta pengumpulan karbon dioksida, dan ia juga menjadi tempat tinggal untuk kehidupan flora dan fauna. Mutakhir ini, kita dapat melihat berbagai masalah berkaitan tentang pencemaran alam sekitar. Definisi pencemaran menurut Kemusyawaratan Bahasa dan Pustaka mengatakan bahawa pencemaran adalah satu perbuatan yang mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan pengotoran alam. Maka, sesuatu yang pada asalnya bersih dan dapat digunakan dengan baik dan selamat telah menjadi kotor dan mendatangkan mudarat apabila digunakan. Oleh itu, bagi membincangkan masalah ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat, saya memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang cantik serta otaknya yang cerdas untuk mengulas masalah-masalah ini dengan lebih mendalam. Ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Amalin Aisyah binti Abdul Hashim. Bunga dahlia, bunga senam, apa kabar orang di sana? Sedap buah besar berisi, kabar baik saudari pengerusi. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Zul Ariful Khan bin Muhammad Syukur. Apa kabar, Saudara? Kabar baik, saudari pengurusi majlis. Alhamdulillah. Yang terakhir, Wan Izu Aziz bin Wan Bakri. Apa kabar, Saudara? Kabar baik, pengurusi majlis. Alhamdulillah. Saya mendoakan agar semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja di sana. Selamat datang saya ucapkan. Baiklah semua, yang berlaku mesti ada punca, kesan dan usaha yang perlu diketengahkan. Begitu juga dengan isu yang akan kita bahas ini. Terdapat pelbagai pendapat yang berkaitan dengan isu ini. Jadi, saya menjemput saudari kita yang petah bercakap iaitu Saudari Amalin Aisyah binti Abdul Hashim bagi menyampaikan punca-punca pencemaran alam sekitar. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Saya ingin menjawab persoalan yang dikemukakan oleh saudari tadi, iaitu berkaitan dengan punca-punca pencemaran alam sekitar. Punca-punca yang diwartakan sebagai penyebab pencemaran alam sekitar terbahagi kepada 2 jenis, iaitu pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Saya merujuk pencemaran akibat aktiviti manusia sebagai perbincangan. Di Malaysia, hampir 90% sehingga 95% kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya. Yang bermakna sistem jumlah kenderaan bermotor di negara kita telah mengikat secara keseluruhannya. Rujukan saya seterusnya ialah pencemaran laut. Lebih 90% daripada punca aktiviti manusia dan baki 10% adalah berpunca dari sektor perkapalan. Dapatan ini berdasarkan kajian Persatuan Pecinta Alam yang bertajuk Tumpahan Minyak yang Meracuni Perairan Malaysia yang telah disiarkan dalam majalah Dewan Kosni pada tahun 1955. Oleh itu, pencemaran alam sekitar banyak dilakukan oleh tangan-tangan manusia berbanding kejadian pencemaran semula jadi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan ribut taufan. Seperti kata peribahasa, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Oleh itu, saya kembalikan kepada saudari pengerusi majlis kita untuk meneruskan topik yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada saudari kita Amalin Aisyah kerana membentangkan punca-punca yang berkaitan pencemaran alam sekitar. Jika diteliti, memang benar pencemaran alam sekitar banyak berlaku disebabkan fenomena semula jadi serta banyak juga yang dicetuskan dari tangan manusia sendiri. Selagi media masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bagi melihat sejauh mana fenomena buruk pencemaran ini, kita tujukan pada masalah ini kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Muhammad Zul Arif Furqan bin Muhammad Syukur untuk membahas berkaitan kesan yang berlaku terhadap alam sekitar. Silakan. Terima kasih, saudari pengerusi majlis. Izinkan saya menjawab persoalan saudari. Antara kesan pencemaran alam sekitar ialah boleh menjejaskan habitat flora dan fauna. Hal ini demikian kerana alam sekitar dapat dikaitkan dengan suasana di sekeliling kita seperti haiwan dan tumbuhan. Bumi serta seluruh flora dan fauna hanya pinjaman kepada manusia zaman sekarang dan diwariskan kepada anak-anak cucunya. Bahan-bahan tercemar seperti sulfur dioksida yang terlepas ke udara oleh kenderaan akan menyebabkan penghadaman makanan haiwan terjejas. Hal ini menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan nyawa kerana bahan-bahan toksik ini telah diserap ke dalam tubuh badan haiwan tersebut. Fauna atau tumbuhan juga mengalami nasib yang sama apabila nafsu manusia menguasai diri dan waringgit menjadi raja, maka itulah yang dikatakan dengan hulu malang pangkal celaka dengan melakukan pembalakan haram. Perbuatan ini menyebabkan banyak tumbuhan yang mati dan mengurangkan sumber oksigen kepada manusia. Oleh itu, menjejaskan habitat flora dan fauna merupakan kesan pencemaran alam sekitar sehingga menjejaskan kelestarian alam sekitar. Sekian saja daripada saya. Kini saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zul Arif di atas pendapat tadi. Nampaknya kesan pencemaran ini bukanlah sekadar masalah yang kecil, tetapi ini telah melibatkan kepupusan flora dan fauna. Hal seperti ini tidak boleh kita ambil mudah, malah perlu diselesaikan masalah ini dengan segera. Oleh itu, saya menjemput saudara kita yang tinggi keyakinan dirinya, iaitu saudara Wan Izul Azib untuk memberi pendapat tentang usaha-usaha yang dilakukan bagi melestarikan kembali alam sekitar. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Saya akan menerangkan usaha-usaha untuk melestarikan alam sekitar. Kita sebagai penduduk bumi haruslah berusaha untuk melestarikan alam sekitar. Terdapat beberapa peranan daripada pelbagai pihak. Contohnya, daripada peranan kerajaan dan juga peranan ibu bapa. Peranan kerajaan untuk memulihkan alam sekitar kepada peringkat yang lebih baik adalah dengan cara mengadakan kempen yang berkaitan kelestarian alam sekitar. Contoh kempen yang boleh diadakan adalah Hari Sabtu Tanpa Beg Plastik. Hal ini dapat mengurangkan peratusan penggunaan beg plastik di muka bumi. Selain itu, pihak kerajaan hendaklah memberi penalti terhadap individu yang membuang sampah serta mencemarkan alam sekitar. Contohnya, kadar denda yang dikenakan adalah sebanyak RM200,000 secara minimum dan RM1 juta serta diwajibkan penjara. Seterusnya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting, iaitu dengan menunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak. Contohnya, menunjukkan cara yang betul membuang sampah serta mengasingkan sampah mengikut jenis-jenisnya. Berikutnya, ibu bapa juga harus mendidik anak-anak untuk mencintai alam sekitar. Contohnya, melakukan aktiviti penanaman pokok di halaman rumah. Hal ini dapat mengurangkan pemanasan global di muka bumi. Kita sebagai penduduk bumi haruslah berusaha untuk melestarikan alam sekitar. Saya kembalikan majlis ini kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Izul Azib atas pendapat tentang usaha-usaha untuk mengembalikan kelestarian alam sekitar. Harapan saya agar pihak masyarakat memberi sokongan terhadap usaha-usaha yang diberikan oleh ibu bapa dan juga kerajaan.
Setelah kita mendengar ketiga-tiga ahli panel mengupas tajuk forum berkaitan kelestarian alam sekitar tanggungjawab bersama, saya ingin mengajukan persoalan ini kepada ahli panel kita yang pertama. Bolehkah saudari mengatakan, apakah kepentingan yang dapat kita peroleh apabila kita menjaga kelestarian alam sekitar? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengerusi majlis kerana sudi mengajukan soalan kepada saya sebentar tadi. Seperti kita sedia maklum ya penonton semua, alam sekitar sangat penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Apabila kita menjaga kepentingan alam sekitar, contohnya tidak membuang sampah ke dalam sungai, maka sudah pasti sungai kita tidak akan tercemar. Malah, kita juga akan dapat menikmati keindahan sungai dan kejernihan airnya. Saya rasa itu sahaja penjelasan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Demikianlah pandangan dari para panel kita tentang masalah ini. Semoga segala maklumat yang diperoleh dalam majlis ini dapat memberi kesedaran kepada kita. Yang dapat disimpulkan dari semua pandangan ini adalah kesedaran masyarakat amatlah penting untuk mengurangkan berlakunya masalah yang mengancam nyawa dan kehidupan bersama. Menghargai, memelihara dan memelihara merupakan tanggungjawab bersama. Hal ini kerana kita semua hidup dalam satu bumi dan di bawah langit yang sama. Malah, kita hendaklah berusaha untuk meminat kembali kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik. Bermula dengan menghargai dan memelihara alam sekitar. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu upaya. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekianlah perbincangan daripada kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.